Sebab kita tahu hadis Nabi ni, kata-kata hadis Nabi apa dia? Kamu mengaji ni, apa dia? Tahfiz ni. Hadis Nabi apa dia? Abang, tak kena tak apa. Dengar deras kan? Percakapan Nabi, hadis. Perbuatan Nabi, hadis. Lagi? Pada percakapan Nabi dia panggil sabda, nah, kalam. Perbuatan Nabi dia panggil af'al. Yang ketiga, pengakuan Nabi, takrir. Nabi tak kata, Nabi tak buat, tapi sahabat buat, Nabi perakui perbuatan itu. Itu dia panggil hadis juga. Nabi kata, banyaklah hadis, innamal a'malu binniyat, amalan dengan niat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu kecuali dia kasih. Perbuatan Nabi, Nabi tawaf Kaabah 7 kali. Kemudian Nabi kata kepada sahabat, khudhu anni manasikakum. Kamu tengok aku tawaf lagu mana, kamu tiru macam perbuatan aku tu. Tawaf ke mana? Pusing kiri, jangan pusing kanan. Tawaf pergi kot tu. Kau pusing kot tu, Nabi tak pernah pusing kot tu. Pusing kiri nah. Daripada penyuruh ni Hajar Aswad, kita mai sini Hajar Ismail, kita pergi situ sampai Rukun Yamani, kita pergi satu. Nabi buat tu bab kerja haji. Semayang juga, Nabi semayang 1 rakaat, rokok sekali, i'tidal sekali, sujud 2 kali. Orang tahu tak sujud? Awak yang rokok sekali, sujud 2 kali, awak tak rokok 2 kali. Nabi kata apa dia? Nabi kata apabila dia semayang, dia kata apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Sahabat, kamu semayanglah macam mana hampa tengok aku semayang. Perbuatan Nabi. Jangan duk buat belain bila aku semayang lagu mana? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintah oleh Allah sujud atas 7 anggota sujud. Apa dia? Dahi 1, 2 tangan 3, 2 lutut 5, 2 kaki 7. Hidung tak apa, tak kena, tak apa, makruh saja. Tapi yang mesti kena dahi, kena sebab sujud. Tangan, lutut. Tapi kalau kita sujud, kita tak jari kita, kaki kita 2, lutut kita angkat macam kita duduk senaman, tak sah sujud kita. Sebab sujud kena lutut, kena tak atas tempat sujud. Nabi kata, tengok aku semayang, buat macam aku buat. Ini perbuatan. Nah, Nabi makan, angkat tangan kanan. Nabi makan. Nabi baca doa makan. Nabi masuk masjid, Nabi baca doa masuk masjid. Tengok aku buat macam aku. Itu dia panggil perbuatan. Perkataan banyaklah Nabi cakap. Cerita tentang ahli syurga, cerita itu, cerita ini. Yang ketiga Nabi buat pun tak, Nabi cakap pun tak, sahabat buat, tapi Nabi perakui. Antaranya Sayyidina Jabir bin Abdullah ke Jubair bin Abdullah. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan sunan-sunan lain dari riwayat, ni azan yang kita duk azan ni. Bukan Nabi aja. Sahabat dia mimpi
Ada malaikat datang ajak dia azan. Malaikat tu main dalam mimpi pakai putih bawa loceng. Hari itu mereka dah berjumpa, Nabi panggil sahabat, mai kita nak fikir kalau masuk waktu kita nak abad kat orang kata masuk lagu mana. Ada sahabat bagi pandangan kita katok loceng, keting masuk lohong. Nabi kata aku tak mau. Loceng ni amalan orang Nasrani. Ada sahabat kata kita bubuh, ambil kain bubuh dalam ni apa ni galah tu, kita lari ke dalam Madinah ni. Depa tengok, depa kata masuk dah waktu. Orang lari bawa tu masuk. Nabi tak setuju. Nabi kata orang lena tak nampak, dia tak tahu masuk waktu. Lama-lama tak ada keputusan, balik. Si Jabir bin Abdullah ini, dia malam tu tidur. Ada seorang mai pakai pakaian putih, bawa loceng. Dia kata, aku boleh beli loceng ke hang? Kawan tu tanya dalam mimpi, hang nak buat apa? Aku nak buat ni, masuk waktu aku nak ketok loceng ni lah, nak naik tempat tinggi ketok. Hai, tak payah. Masuk waktu hang naik tempat tinggi, hang kata lagu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini orang kata memang betul doa tu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai habis. Nabi kata aku setuju. Yang ini kita jadikan slogan nida panggilan orang untuk sembahyang. Nabi bukan buat. Yang mimpi sahabat Nabi dia main cerita kat Nabi saja. Tapi Nabi perakui mimpi dia. Nabi kata, kamu ajak kalimah azan ini kepada Bilal ibn Rabah, fa innahu anda minka sautan, karena suara Bilal ini lebih nyaring daripada suara kamu dan lebih merdu daripada suara kamu. Itu yang Sayyidina Bilal jadi tukang bang Nabi itu sampai Nabi mati. Ini dia panggil takrir perakuan Nabi terhadap apa yang berlaku boleh dilakukan yang sahabat cerita. Banyak juga ni. Itu dinamakan hadis. Dan begitu juga sahabat cerita tentang sifat-sifat peribadi Nabi pun hadis juga. Nabi ni kalau jumpa orang dia bagi salam dulu. Orang as dia kum dah. Cepat dia. Nabi ni kalau dia jumpa budak-budak dia tanya, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair, adik Sayyidina Anas nama Aba Umair. Hei Abu Umair, budak kecil umur 2-3 tahun. Ma fa'alan Nughair, burung duk buat apa? Hang duk belah burung tu duk buat apa? Nabi tu dia tegur budak kecil. Ni sifat Nabi. Dan Nabi itu dia punya lagu ni kalau dia tu sifat-sifat Nabi tu kira hadis juga. Nabi sebelum dia jadi Rasul dia suka beribadat di Gua Hira kan. Ini orang cerita tentang sikap-sikap Nabi. Itu pun dia kira hadis. Sedangkan Nabi bukan cakap, Nabi bukan buat, bukan Nabi buat perakuan, tapi depa yang cerita sikap Nabi sama ada sebelum Nabi apa dia jadi Rasul ataupun selepas Nabi jadi Rasul. Itu dia kira hadis juga lah. Jadi luah lah tuan-tuan hadis ni. Cukup luah. Pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pengajaran. Mungkin hari ni tak ada baca kitab dah. Ada 15 minit lagi. Saya nak cerita lagi. Sebagai hadis ni dia ada banyak dia punya kategori.
Satu dia panggil hadis mutawatir. Hadis apa? Kamu sebut hadis mutawatir. Hadis apa? Mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis yang perawinya, saya sebut tadi daripada Imam Al-Bukhari nak sampai kat Nabi, kadang-kadang sampai 6 generasi, 6 peringkat perawi itu. Tiap-tiap peringkat itu tidak kurang perawinya daripada 3 orang. Kalau ada 6 baru sampai kat Bukhari, hak 1 3 orang, hak 2 3 orang, hak 3 3 orang, hak 4 3 orang, hak 5 3 orang, hak 6 3 orang sampai kat dia. Itu paling kurang. Sampai 4 5 6 tak apa. Silap. Minta maaf. Hadis mutawatir ni bukan itu nah. Silap. Minta maaf. Allah. Hadis mutawatir makna perawi setiap generasi ini ramai. Ramai tu ada ulama kata 10 orang ke atas. Para sahabat dah 10 orang. Para tabi'in 10 orang, 11 orang, berapa orang ke atas. Itu dia panggil hadis mutawatir. 10 orang ke atas, nah, 10 orang ke atas. Tapi kalau generasi sahabat ada 10, mai tabi'in ada 4 orang, tak bukan mutawatir betul. Mutawatir mesti tiap-tiap generasi yang riwayat hadis itu. Kalau sampai ke Imam Bukhari itu ada 6 generasi, 6 orang generasi itu tidak kurang daripada 10 orang. Contohnya ada satu contoh yang ulama bawa. Nabi bersabda, ada Nabi sabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amal tak terlupa lah contoh dah. Tak apalah. Kalau ingat kita sebut. Jadi setiap generasi itu dia panggil tabaqah sanad. Tiap peringkat sanad itu tak kurang dari 10. Kalau korang 10, 3 ke atas, dia panggil hadis masyhur. Hadis masyhur. Tak sampai mutawatir. Tak sampai mutawatir. 3 orang ke atas, 4, 5, 6, masyhur dia panggil. Hadis masyhur. Kalau 2 orang kurang pada 3, dia panggil hadis aziz. Dua orang perawi sahabat dah 2 orang, tabi'in 2 orang, atba' tabi'in 2 orang. Kalau sampai ke Imam Bukhari itu kalau seorang tiap generasi itu ada seorang, itu dia panggil hadis gharib. Hadis gharib.
Saya ulang balik. Mutawatir, masyhur, aziz, gharib. Kalaulah daripada Imam Al-Bukhari nak sampai kat Nabi ada 8 generasi. Generasi ni tak sama. Zaman sahabat seorang saja dengar daripada Nabi, Sayyidina Umar saja. Mai daripada anak murid Sayyidina Umar ramai, sampai 10, 20, sampai ramai-ramai. Hadis ni nak nama hadis apa? Satu generasi je hak seorang, hak lain semua ramai. Dia tetap nama gharib. Pasal dalam sanad dia itu ada seorang saja. Tapi kalau dalam sanad itu ramai, tapi dalam satu generasi itu ada 2 orang, namanya Aziz. Kalau ramai semua, tapi ada dalam satu generasi itu 3 orang, namanya masyhur, tak boleh nama mutawatir. Jadi tuan-tuan, itulah hadis. Melihat kepada bilangan perawi di setiap generasi, dia terbahagi kepada mutawatir. Sebab itu Quran sampai kat kita secara mutawatir ramai. Hak terima seorang je sampai dia Quran. Nabi saja terima seorang daripada Jibril. Lepas daripada Nabi itu sahabat ramai sampai Allah lagi ramai. Sebab itu Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir. Antara hadis, ingatlah, hadis mutawatir ni antaranya yang perawinya ramai daripada sejak 2 sahabat sampai kepada Imam Bukhari, semua imam-imam. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadap aku secara sengaja, dia dusta terhadap Nabi secara sengaja. Nabi tak kata, dia kata Nabi kata. Dusta. Nabi kata, dia kata Nabi tak kata. Tak ada hadis padahal Nabi kata. Dia pun tahu. Sesiapa yang berdusta ke atas aku cara sengaja, falyatabawwa, sila tempatnya maq'adahu minan nar, dalam neraka. Itu amaran Nabi. Hadis ni perawi dia mutawatir, ramai. Semua ulama hadis riwayat hadis ni, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta ke atas aku secara sengaja, sila tempah tiket kamu dalam neraka. Ini hadis apa ni? Mutawatir, sebab perawinya ramai. Ada hadis yang dia berkata ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, ini hadis maudhu'. Itu bukan dilihat kepada bilangan perawi, itu dilihat kepada pribadi perawi itu. Biasanya hadis yang nak main lagu ni hadis yang tadilah, hadis yang gharib, hadis yang aziz. Tapi kalau ramai perawi, dia tak akan jadi. Dia ni orangnya hebat, macam Imam Al-Bukhari, macam Imam An-Nawawi. Walaupun dia seorang,
hadis dia akan jadi hadis yang sahih. Pasal apa? Pasal peribadi perawi dia, bukan kepalang orang. Jadi hadis tu jadi sahih, jadi apa tu? Dilihat kepada peribadi perawi tu. Dia ni akhlak elok. Tapi Ustaz, hak dia hafal bulan itu lupa. Hak ni pun hadis dia tak boleh jadi sahih. Semayang rajin, puasa rajin, tapi pelupa. Nah, baca kuliah pun cari lakum tak jumpa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abid. Semayang sampai Pak Mentua dia kata, mana lakum tak main pun ni lama. Nanti aku hebat sungguh. Semayang baca kuliah pun panjang, berarti imam baca wadduha lagi. Kawan cari lakum tak jumpa. Sudah semayang, dia berrokok lagi tu lakum tak jumpa. Kelin haji kapet mai dia. Ai imam. Lakum taramari kah dia kata. Ni pelupa. Ni hak apa Quran ni. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Sambung. Sambung. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. سمعوا. وكذلك أعثرنا عليهم ingatan lekeh, walaupun dia baik, hadis dia tak naik hadis sahih, dia jadi hadis dhaif. Sebab itu kita kena doa sah lalu benda yang kita hafal. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Ini Mudassir. Kena ingat selalu. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Ingatan kalau elok begitu dia riwayat hadis dia jadi hadis sahih. Pasal apa? Ingatan dia elok tak lupa. Ni mai juih ni lupa. Oh tak boleh. Mesti ada seorang dia tengok dia dalam YouTube namanya Hambali daripada Arab Saudi. Kamu tengok dia buta, umur 13 tahun, pergi ke Indonesia. Orang Indonesia suruh dia baca Quran, hafaz Hambali insya-Allah duduk tepi tiang. Tuan-tuan, ambil Quran, baca Quran, bagi dia sambung. Kawan ni baca, sambung dia pun sambung. Lepas tu tanya dia, dalam surah apa? Dia habaq surah Ali Imran. Ayat berapa? Ayat 73. Duk baris dia di mana? Di atas. Tu dia. Dalam Quran cerita lagu ni ada berapa kali cerita Nabi Adam ni? Dia kata ada 4 kali dalam surah Kahfi ada surah ni. Tu dia umur baru 13 tahun. Buta. Lepas tu sudah apa? Cakap Arab dengan dia. Pengurusi kata, wahai Hambali, kami semua nak berdoa kepada Allah supaya Allah bagi kamu celik balik mata kamu tu supaya dapat mengingati Quran elok. Dia kata jangan, saya tak mau. Biar saya buta mata tapi hati saya cerah dan celik. Saya tak mau mata saya celik tapi hati buta, saya tak mau. Saya mau hati saya celik, mata saya buta tak mau. Jangan doa untuk mata saya celik, tak mau. Tu dia. Ini hafalan itu. Sebab itu hadis yang orang yang menghafal dia cukup hebat. Siapa yang tengok hadis apa? Hadis niatlah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Masya-Allah. Cuba kamu sambung juga. Nabi SAW sebut al-muslimuna, dia pun sambung, al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal mu'minu man ittamanahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Masya-Allah. Hadis riwayat hadis sahih. Tapi kalau dia sikit-sikit lupa tak sampai ke peringkat tadi, hadis dia jadi hasan. Kalau lebih lekeh, saya lupa, saya ingat, hadis dia jadi dhaif. Ataupun peribadi dia teruk, dia rajin buat dosa, hadis dia jadi dhaif. Hadis maudhu' ni bukan hadis Nabi terus. Orang pemohong kata Nabi kata itu hadis maudhu' terus, hadis Abu Jahal. Itu maudhu' terus. Baik. Itu dia peringkat-peringkat hadis yang saya beri secara ringkaslah untuk kita ada sedikit pengalaman tentang hadis Nabi.
Nah, saya nak ajaklah hadis Nabi ni dalam kitab ni. Hari ni tak dah lah kot, kita sudah ambil. Saya nak ambil masa 1 jam saja sekali saya berkuliah. Kamu kena bersedia untuk kita nak baca hadis ramai-ramai. Saya nak baca, kamu kena ikut. Saya nak baca, kamu kena ikut. Sebab kalau Quran kita baca lagu tu, kita dapat manfaat dan fadilat. Hadis pun lagu tu juga. Sebab hadis ni Nabi yang kata. Hadis ni Nabi yang buat. Nah, kita sebut, dan kamu khususnya yang tahfiz ni kena ikut mengaji hadis Nabi ni. Sebut dengan betul. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi apa? Naddarallahu imra'an. Kata, ikut. Naddarallahu imra'an. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami' farubba muballighin aw'a min sami'in. Nadhara makna Allah memberikan sinar cahaya. Imra'an seseorang. Orang mana? Sami'a yang dia dengar. Maqalati hadis aku. Fawa'aha kemudian dia hafal. Dia simpan hadis itu. Kama sami' dia hafal hadis itu macam mana dia dengar. Fawa'aha fa'addaha kama sami' dia ajak orang pula hadis yang dia hafal tadi ni macam mana dia dengar. Farubba muballighin, ramai orang yang kita sampaikan hadis dia, hadis yang kita hafal kat dia, aw'a min sami'in, dia lebih faham daripada orang yang dengar hadis itu sendiri daripada Nabi. Sebab itu kita kena sampai elok-elok. Barangkali Allah buka kepada dia lebih taufik dan hidayah, dia faham lebih daripada kita yang hafal hadis ni. Jadi tuan-tuan, takat tu dulu Datuk Noah. Kita dah ambil dah 1 jam, cukuplah nah. Jangan banyak-banyak sangat. Saat ni kau alim cepat, dia tak marah. Kita mengaji sekali sejam, kita ambil 1 jam lah nah. Kita akan baca hadis ni insya-Allah dalam kitab ini, insya-Allah sedikit demi sedikit untuk kita jadikan panduan hidup kita. Nah, Nabi hidup dengan kita selama 23 tahun. Di Mekah 13, di Madinah 10, tapi cukup Nabi sampai semua. Sunan Sittah saja pun ada 34,000 lebih hadis. Sahabat merakamkan semua apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap. Tak ubah sikit pun. Begitu amanahnya para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita pun begitulah. Nah, kita harap begitu. Saya pengajian saya banyaklah juga saya menumpukan pengkhususan saya bagian hadis ni. Sebab tu saya reti sikitlah hadis ni. Alhamdulillah, Allah beri taufik dan hidayah kat kita. Mudah-mudahan kita dapat mempertahankan, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min dunya wa ma fiha. Ada satu riwayat, khairul laka min humurin na'am. Allah beri hidayat kepada seorang manusia dengan sebab kamu duk ajak dia, kamu duk sampai kat dia, akhirnya dia dapat hidayat Allah melalui kamu. Itu lebih baik daripada kekayaan dunia sekeluarnya sepenuhnya. La an yahdiyallahu bika rajulan, Allah beri hidayat dengan sebab kamu duduk mengajak, kamu duduk sampai, kamu duduk ajak seorang laki-laki saja, tak usah semua. Khairul laka min humurin na'am, lebih baik kepada kamu daripada binatang ternakan yang paling berharga di kalangan orang-orang. Itu satu.
dan lebih baik daripada kekayaan dunia seluruhnya. Jadi itulah kita harapan kita, insya-Allah. Kita yang datang pun Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ni pun ada sebut tentang orang yang datang mempelajari, bukan duduk dalam majlis ilmu Quran saja, itu kita dah tahu dah. Nah, duduk dalam ilmu-ilmu, nak baca hadis dan sebagainya pun keberkatannya amat besar yang Allah akan beri, insya-Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi malam ni saya bagi dulu sebagai pendahuluan semitah lalu tentang pengajian hadis ini. Insya-Allah kuliah kita akan datang, kita akan baca daripada kitab ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.